Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipertemukan kita sekali lagi di dalam bicara buku Iqra' siri yang kelima, anjuran Masjid Kelana Petra dan Undang Luar Sungai Ujong Putra Nilai dengan kerjasama Ilham Books dan juga Kelab Buku Nilai. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan sekali lagi. Dan pada malam ini kita bawakan seorang panel yang bukan calang-calang orangnya, graduan daripada UIA, mendapat pendidikan ijazah sarjana muda, kemudian master dan PhD semuanya daripada UIA, mantan pensyarah di UIA sendiri dan kini berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Syariah Etika Takaful Malaysia. Kita persilakan Dr. Muhammad Hadi Abdul Hamid. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Sama-sama. Doktor sihat Alhamdulillah sihat. Dengan imej yang betul-betul melambangkan topik yang bakal kita bincangkan pada malam ini. Betul-betul buat terbiak lah. So malam ini Doktor akan membincangkan buku yang beliau tulis sendiri, hasil pengalaman menunaikan haji pada usia yang muda, travelog haji-haji. Saya waktu pertama kali saya nampak tajuk ni, saya ingatkan ianya melibatkan tokoh politik utama tanah air kita. Nama di sebalik travelog. Tapi apabila melihat kepada nama penulis, saya kata ini bukanlah orang yang saya fikirkan dimaksudkan. Tapi bila baca tu sebenarnya banyak input-input yang kita boleh dapat berkenaan dengan ibadah haji, dan antara input-input tu juga akan mungkin dibincangkan oleh doktor sebentar nanti. Tapi saya paling terkesan sekali ada berkenaan dengan kupasan Hamkah berkenaan dengan haji yang dikupas dalam tafsir Al-Azhar. So saya yakin benda tu akan dibincangkan oleh doktor sebab benda tu adalah benda yang membuka juga sisi pandang doktor terhadap ibadah haji itu sendiri. Tanpa membuang masa, saya persilakan doktor untuk meneruskan acara kita pada malam ini, dan kepada para penonton, sekiranya ada soalan yang ingin tanya boleh type siap-siap, dan di hujung sesi nanti kita akan bacakan soalan-soalan penonton. Kalau tak ada soalan, saya sendiri akan tanya soalan. Banyak juga isu berkaitan dengan haji ni dan institusi yang menaungi haji itu sendiri di Malaysia pun kita boleh bincangkan mungkin dengan background doktor itu sendiri. Dengan tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Muhammad Hadi Abdul Hamid untuk meneruskan acara pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih kepada saudara Syahmi. Terima kasih kepada para penganjur lah, ramai penganjur malam ni. Ada Ilham Books, ada Masjid Datuk Kelana Putra Nilai, Kelab Buku Nilai dan sebagainya. Saya apabila mendapat jemputan untuk membedah buku sendiri ni atau mewacanakan buku sendiri ni, ada beberapa perasaan jugalah. Salah satunya, buku ni sebenarnya saya dah tulis agak lama, dah 4 tahun lah kalau ikutkan ni tahun keempat. Dan orang kata apa, saya sendiri pun kalau nak menceritakan buku yang saya tulis ni, saya pun kena baca balik, sebab dah 4 tahun ni walaupun jarak tak lama sangat, tapi orang kata apa, untuk mengimbau balik tu. Tapi bila saya fikirkan semula, bagus juga tulis buku ni, maknanya kita tak lupa. Maknanya bila kita tulis tu, kita boleh baca, ingat. Kalau tak, memang saya fikir kalau saya tak tulis dulu, memang memang saya lupa terus lah. Jadi orang kata bagus juga buku tu, orang kata apa, kenangan tu diabadikan dalam buku, supaya nanti orang kata apa, bila lah, sebab haji ni cerita yang tiap-tiap tahun lah. Takkan lapuk di hujan lah, sentiasa malah segar. Kecuali ialah apabila COVID ni sudah 2 tahun. Tapi ingat, saya fikir pun tak lama lah. Maksudnya mungkin tahun depan atau tahun lagi satu tu, umat Islam akan pergi haji seperti mana sedia kala, seperti biasa. InsyaAllah. InsyaAllah lah, kita sama-sama doakan lah. Saya kalau saya ada sediakan slides. Nampak ke slide ni? Okey. Bergerak Bergerak. Jadi saya ni jenis malas. Jadi saya tulis senang. Selalu orang tanya kenapa saya tulis buku ni.
Ini gambar betul gambar bilik saya, Gambar sendiri. gambar sendiri, gambar di Mekah, di hotel di Mekah. Sebenarnya tirai langsir tu kalau selak tu betul-betul menara jam menara jam tu lah di Raja Mekah tu. Menara jam tu. Dia tak nampak sangat. Inilah bilik dia. Sepatutnya ada, kalau tengok katil ada 4. Lima. Sebelah tu ada satu lagi. Sepatutnya ada 5 katil. Ada 5 katil. Sepatutnya ada 5 jemaah. Tapi rezeki lah, mungkin rezeki saya dengan abang saya, kami berdua saja yang bilik ni. Dalam bilik tu? Dalam sebulan lah. Kerana jemaah yang sepatutnya sampai tak sampai-sampai. Kerana apa tak tahulah. Macam-macam hal lah, kita tak tahu apa. Jadi waktu tu saya alhamdulillah, walaupun kita bayar pun bayar samalah macam orang lain bayar. Tapi dari segi keselesaan tu sebenarnya saya dengan abang saya je lah. Jadi tidak ada orang kata apa, selesa lah, alhamdulillah. Selesa je lah. Asalnya buku ni pun bukanlah tak ada dalam terlintas pun. Tidak terlintas dalam fikiran pun untuk tulis pun. Sebab kita nak pergi haji, kita pergi haji lah. Kan? Memang tak ada langsung. Cuma sekadar tangkap gambar, share kan. Itu biasalah. Sikit sebanyak kan. Tapi biasalah bila duduk lama di Mekah ni sebulan. Jadi mungkin 3-4 hari pertama tu mungkin sibuk lah apa macam-macam lah. Tapi lama-lama pun macam hari ni nak buat apa lah, pergi masjid balik gitu lah kan. Jadi saya sepanjang permukiman tu banyak jumpa benda-benda menarik yang saya ada juga share dalam Facebook. Benda-benda kelakar ataupun benda-benda menarik yang lama-lama bila tiap-tiap hari lalui benda tu kata macam banyak pula yang boleh share. Jadi bila tiap-tiap hari tu ada cerita kan, kita jumpa banyak-banyak benda. Sebab tu saya tulis tu banyak modal lah. Modal tu banyak kan di Makkah ni. Kita nampak ni. Dan antara yang memberi kesan yang agak orang kata agak mendalam kepada saya ialah macam mana nak tulis benda ni. Saya anggap diri saya dan abang saya, dan saya pegang isteri saya dengan mak saya dengan abang saya. Saya anggap diri saya minoriti lah. Minoriti dalam KT tu ataupun dalam jemaah kapal saya tu. Saya rasa saya orang minoriti kerana hanya saya, isteri, abang saya saja orang muda. Yang lain semua orang tua. Dan adalah orang muda, tapi orang kata apa, boleh bilang dengan jari lah, majoriti orang tua. Dan orang tua ni bila saya tengok macam bukan secara umum lah saya tengok, yelah wallahualam lah, sama Allah terima ibadat ni, terima tak terima ni orang kata Allah punya kehendak lah kan, Allah punya kuasa lah kan. Tapi saya tengok ramai orang tua pergi dalam keadaan dia tak tahu pun, dia tahu dia pergi Mekah tapi dia mungkin dia tak bersedia ataupun dia tak jangka ataupun dia tak betul-betul faham apa yang dia buat di Mekah tu sebenarnya. Bila kita tengok ada yang jenis memang first time datang daripada kampung yang memang itulah first time naik kapal terbang pun. Dan ramai yang saya tengok bila datang sampai di Mekah ni macam hilang punca dan macam hilang arah, sebab totally different lah, mana berlainan dekat di Mekah tu dengan kalau di kampung sendiri kan. Jadi dalam keadaan tu saya tengok banyak yang akhirnya ramai yang macam termenung tak tahu nak buat apa kan. Ada beberapa gambar yang tapi saya tak share kat sini lah. Yang tu membuatkan saya macam tergerak untuk kata rugi kalau orang yang datang ni tak betul-betul memahami apa yang kenapa dia pergi tu lah. Dan saya yakin semua yang pergi ni sebenarnya pergi kursus haji. Tapi yalah, saya pun pergi kursus haji. Memang saya tak, apa yang diajar tu memang tak masuk dalam kepala lah. Bukan sebab kita ni benak ke apa. Kita tak boleh nak visualize benda tu. Kita tak boleh nak, kita tak boleh nak betul-betul appreciate benda tu kan. Jadi orang kata apa, walaupun sebelum tu saya pernah pergilah umrah beberapa kali. Itu nasib baiklah saya pernah pergilah, tapi ada orang yang memang tak pernah langsung orang kata apa, tak pernah langsung pergi jejakkan kaki. Yang itu orang kata banyak yang
banyak yang terkebil-kebil, banyak yang hilang punca. Jadi itu antara punca sebab saya tulis travelog ni, supaya nak bagi tahu yang haji ni benda penting dan jadikan benda tu benda yang betul-betul pergi tu meaningful lah, ataupun pergi tu biar bermakna lah, supaya itu yang ramai pergi balik macam tak ada beza tu, kerana saya faham kenapa. Selepas tu baru saya nampak, saya faham kenapa benda tu berlaku, kerana memang persediaan tu tak cukup. Itu dia punya nilai observation saya lah. Dan saya juga masa itu je baru saya faham, pensyarah saya dulu, dia mungkin dah tak ingat saya lah, memang tak ingat pun. YB Dr. Mazli, dia pernah ajar saya, kawan-kawan saya pun kalau siapa tengok dia masih ingat lah, subjek di UIA tu, subjek unggas orang panggil Ethics and Faith in Daily Life tu. Dr. Mazli ni macam yang kita tahulah, dia di apa, masa jadi menteri pun mana ada benda-benda pembaharuan yang dia bawa. Dan masa tu pertama kali lah dalam sejarah yang saya dengar gesaan seorang pensyarah ustaz yang kata, kenapa sibuk-sibuk nak kahwin muda ni. Sebab masa tu kita tahu kalau siapa di UIA tu memang kahwin muda ni memang satu benda yang kata apa, biasalah. So kahwin biasalah. Saya tak tahu universiti lain lah, tapi UIA tu sangat biasalah. Sama. Jadi Dr. Mazli ni dia kata kenapalah sibuk, dia nak kahwin lah kan. Patutnya sibuk untuk kejar haji muda kan. Masa tu macam lain macam masa tu dia belum doktor lagi lah, Ustaz Mazli. Tapi macam Ustaz Mazli ni kan, dia kata apa, sebab masa muda ni lah kalau pergi haji tu lah berat, kerja yang berat, nak kena, memang berat lah. Orang muda yang itu semua kerja-kerja orang muda lah, nak tawaf, nak sa'i, nak apa tu, melontar jalan pergi balik dalam berapa kilometer 9 kilometer kan, 4.5 dalam 9 kilometer selama 3 hari. Itu memang kerja orang muda. Tapi kenapa tak diberi penekankan? Jadi bila Dr. Mazli cakap macam tu, saya pun macam, masa tu tak nampak lagi lah kan. Saya tahu yang saya akan pergi haji story nanti. Tapi masa tu belum lekat kat kepala. Tapi apabila sampai di sana dan tengok, dan baru saya faham, kerana saya dapat lihat berapa ramai jemaah haji yang sebenarnya kalau ikut atas kertas jemaah haji yang uzur lah, orang tua ni, sebenarnya kalau ikut atas kertas sebenarnya tak layak. Ini mungkin agak keras lah kan. Mereka tak layak ataupun tidak, orang kata terangkat lah kewajipan untuk istitaah tu, mereka tak perlu pergi haji pun sebenarnya. Sebab dari segi kemampuan tu sebenarnya tak mampu. Walaupun ada orang tolong, ada anak, ada kalau perempuan, mak dan anak perempuan tak apa, sebab ada pasangan kan. Tapi kalau mak dan anak lelaki ataupun bapa dan anak perempuan, sebenarnya benda tu tidak ni, terutama di Mina lah apabila di Mina tu kemah lain-lain. Jadi banyak insiden yang saya tak ingat, saya tulis kat dalam buku. Banyak insiden-insiden yang berlaku yang masa tu lah kita dapat tengok orang-orang tua yang macam hilang apa. Ini bukanlah kerana dia orang tua semata-mata. Kalau Allah nak tunjuk yang muda pun boleh hilang juga kan, hilang punca kan. Yang muntah, terkencing, terberak dalam kemah, tak ada siapa nak jaga dan sebagainya kan. Jadi itu yang kata apa, itu yang menguatkan lagi orang kata apa, keinginan saya untuk tulis yang kalau nak pergi haji ni, pergilah masa muda-muda. Pergi masa tua ni sebenarnya agak membebankan, bukan diri kita sendiri, tapi yang mengiringi kita atau menemani kita tu pun sebenarnya terbeban jugalah. Jadi itu saya fikir itu pun sebenarnya dalam kursus-kursus haji pun seingat saya tidak diberikan penekanan yang kata apa, yang betul lah. Dia ingat pergi haji ni macam pergi haji pergi cuti kan. Sedangkan benda tu dari segi fizikal tu menuntut ni lah. Tak kata orang muda ni lagi kuat orang pun tak. Kadang kalau Allah nak tunjuk yang muda pun tergolek juga kan. Jadi itu bukanlah mesti begitu kan. Tapi yang kata apa, pada waktu itu itulah keadaan dia lah. Jadi
tadi saudara Syahmi ada sebut mengenai Hamka. Saya apabila pergi haji tu antara persediaan saya cubalah orang kata nak tahu pasal haji ni, tapi nak buka lah kitab kan, tapi tak tahu nak buka kitab apa. Jadi buka yang kitab tafsir yang klasik ni, dia tak masuk lah. Dia tak masuk ke lah. Dia cannot go. Jadi cubalah, kata macam boring lah. Sekali cuba teringat, buka lah tafsir Al-Azhar Hamka. Oh, jadi bila saya buka tu, sebab ayat haji ni banyak lah dalam Quran, ada beberapa campur-campur semua, mungkin dalam 10, beberapa belas lah ayat-ayat haji ni. Bila saya baca Hamka tulis, bila Hamka tulis dalam tafsir Al-Azhar tu, rasa macam kalau orang Kelantan sebut jejak ke tanah. Lepas tu macam macam betul-betul ni lah, macam orang kata apa, yang dia share tu betul-betul orang kata apa, bagi kesan. Dan selepas tu saya tahu kenapa lah. Sebab Hamka ni ialah satu manusia yang kalau ada lah, zaman sekarang dah tak ada lah kot. Zaman dia pergi ke Mekah tunaikan haji sehelai sepinggang. Dia terjun naik kapal, tak bawa satu sen pun. Saya rasa zaman sekarang dah tak ada dah orang buat macam tu. Tapi Hamka dia buat sebab dia nekat dia nak pergi ke Mekah tu. Dan dia sampai di Mekah dan dia menunaikan haji di Mekah dengan tak ada duit tu. Dan itulah sebenarnya menjadi idea ataupun asas ataupun foundation kepada novel Hamka di bawah lindungan Kaabah tu. Sebab tu dia boleh ceritakan keadaan di Kaabah macam mana dan sebagainya tu, kerana dia memang berada di situ. Jadi itu sebenarnya orang kata apa, maknanya realiti tu memang dia dapat tangkap di situ. Tapi yang lebih penting ini Hamka ni, dia ada dua aspek yang macam bagi kesan kepada saya. Satu ialah macam mana dia ceritakan, sebab dia melalui benda-benda, dia tak ada kemampuan, dia tak ada istitaah, tapi dia pergi tunaikan haji. Kemudian baru dia sedar yang kalau ikutlah kalau yang Quran sebut istitaah man istata'a ilaihi sabila tu, dia sebenarnya tak perlu pergi kerana benda tu memang menyusahkan dia. Jadi dalam petikan tafsir Al-Azhar yang saya share di sini, kalau tengok yang perenggan kedua tu kan, ada orang yang kuat takwa hatinya tapi bekal tak cukup. Dia sebenarnya menceritakan tentang diri dia. Memang nak pergi haji tapi duit tak ada. Maka dengan daya upayanya pun dia naiklah haji sembunyi-sembunyi dalam kapal. Ini dia cerita pasal diri dia kan. Selamat sampai di Mekah sebab pandai bersembunyi. Memang kerja dia lah. Tapi sampai Mekah lapar, meminta-minta, jadi pengemis. Dia menyedari yang lepas dia kemudian beberapa tahun dia balikkan Indonesia baliklah sebab terlalu susah hidup di Mekah. Dia kata itu satu pengajaran kepada diri dia kalau istitaah ni benda yang betul-betul dituntut, bukan yang macam sembunyi-sembunyi try tak ada, saja-saja nak try. Itu bukan, haji tak menuntut begitu lah. Itu satu aspek lah, maksudnya kita bersedia ni dari segi duit tu biar cukup betul-betul, biar kita ada kemampuan betul-betul. Satu lagi aspek yang saya terkesan juga, Hamka ni saya belum jumpa lagi dalam mana-mana tafsir contemporary lah. Tapi Hamka ni memang menentang orang haji korup ni. Dalam Al-Azhar macam saya highlight kan. Dia biasa satu benda yang normal, kita tahu di Malaysia ni, dia kalau nak cuci dosa tu, walaupun dia sebat lah apa benda korup pun korup, pergi haji pun, umrah pun semacam kadang sebulan Ramadan ni kan, semacam kita tahulah orang-orang politik kan. Sebab tu dia orang buat lawak, kalah pilihan raya je pergi Mekah kan. Ni apa pergi Mekah. Seolah-olah Mekah tu tempat mencuci dia punya duit-duit korupsi kan. Ini Hamka dah sebut puluh-puluh tahun dulu lah. Dia kata pergi Mekah belanja cukup, tapi duit tu duit riba ataupun duit korupsi. Oh, itu memang klasik lah dia punya kecaman tu kan. Ada juga yang haji kerana riak. Ini memang cerita Haji Bakil labu-labu. Dan ada yang naik haji kerana politik. Maksudnya nak tunjuk balik tu dipanggil haji.
Memang kerana apa nak nampak dia ni orang warak, orang alim kan. Jadi ini semua benda-benda jahat yang Hamka kata akan memesongkan niat kita lah. Jadi itu yang saya nampak. Malang, tak malang lah, saya pun tak tahulah. Tapi sepaham saya, setahu saya benda ni tidak diberi penekanan sepenuhnya lah. Apabila orang kata apa, berlaku orang kata apa nak pergi haji ni kan, tidak diberi penekanan yang sebetulnya mengenai falsafah dan kenapa. Sebab kita tahu ramai yang ada juga yang pergi haji kerana orang sponsor. Jadi saya tak nak sebut lah cerita-cerita yang 4-5 tahun lepas kan, pergi sponsor. Tapi saya jumpa orang yang disponsor pergi haji ni lah pada waktu tu oleh syarikat tu lah, syarikat MDB waktu tu. Dan saya merasakan yang bagi saya satu benda yang tak patut, kerana saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, ada jemaah yang pergi tajaan tu, dia tak tahu pun kenapa dia pergi. Orang kata suruh pergi, Tok Imam pergi kan. Tapi dia pun tidak tahu, dia pergi tu tidak dengan sepenuh hati dan tidak dengan ilmu yang sepenuhnya. Ya, walaupun Tok Imam, walaupun Bilal, tapi kita pun tahulah Tok Imam kampung atau Bilal kampung ni kan kadang tak pernah keluar daripada pekan kampung dia pun tak pernah sampai ke bandar pun. Jadi saya jumpa di tu, saya jumpa golongan-golongan ni dan saya rasa kasihan. Kata, dan apabila dia berada di situ pun dia pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Sebabnya dia tak tahu apa benda yang dia cari, tapi dia balik tu orang panggil haji lah kan. Tapi di situ yang saya macam rupa-rupanya yang Hamka sebut ni sebenarnya sangat orang kata apa, sangat betul lah. Sangat betul dan masih berlaku sampai sekarang lah. Itu orang kata apa, sepatutnya diberi, antara punca kenapa saya tulis jugalah buku ni. Saya cuba menawarkan persepsi ataupun pandang sisi yang berbeza lah. Daripada ya betul orang kata haji ni menyucikan diri, satu perjalanan rohani, ya betul. Tapi dalam kata perjalanan rohani itu pun berapa ramai yang betul-betul tahu sebelum nak sampai ke rohani tu, berapa ramai yang betul-betul tahu kenapa dia ke Mekah tu, itu pun satu persoalan yang kata kita boleh tanya diri kita masing-masing lah. Ini climax dia. Climax kenapa saya betul-betul waktu tu saya kata tak kira nak tulis buku juga. Nak cuba tulis buku. Ini adalah gambar di Kemah Mina yang tak tahulah, terserahlah siapa yang menengok kan. Kalau nak tengok macam saya tulis di Facebook waktu tu macam bukan, macam saya tulis macam kemah pelarian perang saya sebut. Saya kata macam kemah pelarian perang. Dan memang betul pun lah. Dia tidak, bagi saya tidak menghina, tapi ialah bila kita tulis tu tiba-tiba benda tu jadi viral, yang viral tak pasal-pasal. Saya ingat waktu tahun tersebut 2017 tu ada saya pun dah tak ingat lah berapa ribuan share, benda tu jadi viral. Kemudian ada satu lagi Facebook, tak silap saya wartawan TV Al-Hijrah kot, dia pun pergi haji. Dialah yang ceritakan dia terpaksa tidur di tepi tong sampah sewaktu di Mina. Yang dia tu lagi viral lah waktu tu kan. Jadi saya ingat waktu tu cerita saya dengan dia tu jadi macam huha besar lah di Malaysia waktu tu. Dan status saya tu pun yang puji pun puji, yang maki pun boleh tahan juga, tapi saya tak baca lah kan. Tak orang kata tak memberi nilai tambah pun tak baca kan. Jadi tiba-tiba dia jadi macam meletup macam tu dah. Saya cuba memahami kenapa jadi begitu. Rupanya pendedahan sebegini tidak pernah, ya baru saya perasan lah, pendedahan sebegini tidak pernah didedahkan kepada para jemaah haji sebelum-sebelum tu. Mungkin ada lah, tapi saya tak perasan. Tahun 2017 tu yang macam jadi lepas tu keluarlah orang kata apa, memburuk-burukkan tanah suci lah, apalah. Celah mana pula kita memburuk-burukkan tanah suci, dah memang macam ni lah keadaan dia kan. Jadi tidak timbul lah soal memburuk-burukkan tanah suci ke apa. Inilah realitinya. Dan
saya ingat saya sebut pada waktu itu, perkara sebegini tidak diberikan penekanan sepenuhnya masa kursus haji di Malaysia. Sebab tu yang saya cerita jumpa macam-macam, saya ada tulis dalam buku. Siap ada orang tua yang telanjang tengah-tengah lorong tu kan. Macam dah tak betul lah. Jadi kerana dia punya kata pressure tu terlalu dengan panasnya, dengan tandas tak usah cakap lah kan. Jadi benda-benda tu tidak mudah. Jadi mula-mula saya rasa macam tak kisahlah orang nak kata apa kan, kita tahulah apa niat kita kan. Tapi menariknya beberapa hari selepas Hari Raya Aidiladha tu keluar seorang sahabat saya tag akhbar Harian Metro, CEO tabung haji waktu tu, dia bagi respon, dia kata dia mengakui kelemahan dari sudut pendedahan dalam kursus haji ni tak memberikan pendedahan yang sepenuhnya lah mengenai keadaan di Mina. Keadaan di Mina tak ada. Jadi dia kata kita akan perbaikilah, perbaiki mutu dari segi pengisian tu untuk tahun-tahun akan datang lah. Jadi saya pun macam okey, bagus juga viral ni kan. Kalau tak yalah tak ada siapa cerita tak ni kan. Jadi saya fikir itu antara punca kenapa balik kepada niat masing-masing. Jadi niat ni kalau tak dalam, ada siapa macam mana? Dalam kemah ni ada kipas betul? Nampak tak ada tak? Tak ada kan. Memang tak ada langsung So pengudaraan apa semua. Ini adalah aircon. Dia pakai aircon. Nampak tak yang palang tu? Lepas tu dia macam macam pipe tu kan. Warna kelabu tu kan. Itu sebenarnya aircon. Tapi tu nak kata tapi malam pertama di Mina aircon rosak. Allahu Akbar. Jadi kita boleh cakap lah macam mana dengan keadaan macam ni aircon rosak. Kipas tak ada sebab dia dah kata dah ada aircon, buat apa nak kipas kan. Itu malam pertama. Tapi malam kedua dah dibetulkan, jadi sejuknya macam dalam peti ais lah. Dia punya blowing tu kan. Bila sejuk sangat pun masalah juga. Jadi ini bukan maknanya, ini memang realiti. Tapi saya agak hairan lah kenapa benda tu tak, saya rasa tak ada masalah pun kalau kita ceritakan. Tapi kenapa ada satu mentaliti jemaah itu merasakan kalau kita cerita benda-benda macam ni macam kita memburuk-burukkan ni kan. Bukan aib. Aib. Ini bukan aib, ini benda betul. Kalau tak cerita, kalau you tak bersedia, tu yang hilang pertimbangan, hilang kontrol tu semua. Kerana dia tak sangka jadi sebegitu rupa. Itu je ceritanya. Dan saya ingat tahun berikutnya benda tu dah tak ada isu sensasi lah. Jadi saya ingat tahun tu kata jadi macam satu pasal lah 2017 tu jadi sensasi. Dan 2018 tu ada upgrade lah. Maksudnya di kemah di Arafah tu dia dah upgrade, dah ada semua ada aircon. Sebelumnya tak ada aircon. Masa 2017 tu tak ada aircon. Masya-Allah. memang panas lah. Memang panas. Jadi orang tak duduk dalam kemah pun. Dan memang saya sendiri saya tak boleh tidur kerana terlalu panas dan terlalu sesak. Kena cerita lah benda tu, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh kan. Kalau kawan kita orang kata apa, nak cerita benda-benda elok, benda elok lah. Tapi itu sebenarnya apa saja yang berlaku pada waktu itu, itulah cabaran dan itu yang nak kata. Kalau kita ni betul-betul pengorbanan haji tu kata mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, inilah dia benda-benda yang kita kena lalui lah. Kita kena lalui dan kita kena kata apa, kalau benda-benda ni pun tak settle, kata apa, memang tak ke mana lah, haji tu memang tak tercapai lah matlamat haji tu. Kerana kita masih lagi kita masih lagi sibuk dengan, kita masih lagi fokus kita lari kerana benda-benda macam ni. Jadi kalau tak bersedia akan jadi begitulah. Itu dia punya ni lah.
Alhamdulillah ada banyak lagi lah yang saya tulis dalam buku tu. Mengenai benda-benda yang disebabkan teguran tu, banyak benda-benda yang dah upgrade lah, yang dah tak ada baru saya tahu bila compare dengan ada ramai lah sebelum ni yang pernah tulis memoir ataupun pengalaman haji tu, rupanya banyak benda-benda yang tak sepatutnya tu dah tidak diamalkan lah. Jadi kata kalau itu orang kata upgrade lah, mana kita bagi teguran tu, ini tak payah. Jadi banyaklah. Jadi mudah-mudahan orang kata apa, kata jemaah pun lebih bersedia lah dengan apa yang berlaku lah. So, mungkin juga keadaan-keadaan seperti ini yang menyebabkan satu ketika dulu ada satu majalah yang sering mensensasikan kisah-kisah di Tanah Suci ni. Kalau kita ingat ada satu majalah dulu memang berbogel, tak nampak pintu dan seumpamanya kan. Nampak mungkin keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya yang menyebabkan hilang pertimbangan tu. Mungkin dia dah jadi, dia bukan dia kat situ dah lah. Betul. Mungkin benda lain ke apa, wallahualam, saya tak tahu. Betul. Itu yang kata apa, persediaan tu fizikal dan mental. Mental tu sebab ini berlaku dalam betul saya tulis dalam buku, depan mata saya tengok beberapa orang tua lah, tua yang sampai dia berkali-kali tanya kepada anak dia, kita kat mana ni? Sampai anak dia kata, ayah, kita dekat Mina ni. Kita nak buat apa kat sini? Kata padahal pakcik ni masa di Mekah okey je. Masa di ni dia jalan. Tapi bila sebab dah telah ni kan, jadi dia pun dah macam jadi dia rasa sesak. Dia anxiety juga. Mungkin istilah zaman sekarang ni mungkin anxiety. Orang-orang tua kita ada masalah begitu. Jadi mungkin zaman-zaman COVID ni anxiety lah, dia jadi macam saya sebut saya pun kena anxiety sikit lah masa di Mina. Ada anxiety dan orang kata apa, saya terpaksa lari daripada apa, kemah. Saya kena lari keluar daripada kemah sebab betul-betul tak sangka macam ni rupa dia. Masa malam pertama tu lah. Jadi macam kena cari apa, kena tenangkan diri kejap, lepas tu makan ubat lah sikit baru okey. Itu memang tak sangka dia punya tapi bahagian rezeki masing-masing lah kan. Tapi ini rata-rata inilah rupanya di kemah masing-masing kita boleh bayang. Ini laki ni boleh buka baju, boleh ni bayangkan muslimat. Saya memang tabik 10 kali ganda dengan muslimat lah. Dengan hajah-hajah ni memang tidak ada istilah selesa lah dalam diorang punya ni kan. Perjalanan haji. Jadi itu kata apa, hatta kita kata apa, sebab tu saya sebut dalam buku, orang selalu bandingkan kalau kita sebut susah ni, Allah kata zaman Nabi pun susah kan. Kata betul lah, zaman Nabi jemaah haji cuma 100,000 orang. Zaman kita jemaah haji 3 juta orang. Kan, 3 juta orang. Jadi zaman Nabi tak ada masalah nak melontar, tak ada jalan kaki 9 km pergi balik. Tak adalah benda-benda tu. Jadi adalah lebih selesa ataupun lebih susah. Ada pros and cons lah. Jadi tidak perlu kita nak kata zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu tandas tak ada kan. Tapi jemaah pun tak ramai, 100,000 kan. Jadi adalah kelebihan dan kekurangan lah pada zaman dulu dan zaman sekarang tu, yang tidak perlulah kita nak kata zaman saya tu tak payahlah. Haji ni kok mana-mana pun susah, kecuali kalau haji VVVIP lah. Mungkin diiringi, haji mengiringi. Haji yang tu mungkin, haji VVVIP mungkin. Tapi main susah juga. Walaupun VVVIP sekalipun ada bahagian kesusahan tu masing-masing, sebab kita dalam ihram. Nak tahan ihram tu bukan senang kan. Jadi bahagian masing-masing tidak semestinya sekarang mudah, tak semestinya lah. Itu dia punya keadaan dia lah. Baik. Ini gambar di inilah tempat melontar Jamrah. Saya ini masa on the way balik. Jadi dia macam satu
jalan ataupun satu lorong, satu jalan raya besar yang tempat saya lepas balik ni, saya lepas balik daripada tempat menontar tu macam kena ada pusingan satu separuh bulatan lah. Kalau tu mana jauh sungguh jalan tu sebab sebenarnya belah kanan tu dia ada corner pusing half sampai tempat yang saya tangkap gambar tu. Itu jauh dia punya. Ini bila tengok tu teringatlah zaman-zaman. Ini kira VVIP dah ni. Dia dah ada kemah-kemah kat sini. Ini semua kemah dia orang dekat lah dengan tempat menontar. Kalau jemaah Malaysia 4-5 km lah dekat ujung saja lah. Jadi ini pun satu cabaran lah. Itu sebab saya sebut istitaah tu sangat penting. Jadi bukan saya dari fizikal lah, dari segi kemampuan lah. Ini memang sensitif lah. Tapi saya tahu kalau tak ada siapa sebut, orang tak sebut, tak ada siapa nak sebut kan. Jadi biarlah saya sebut. Sebab saya ni tidak ada kepentingan apa sangat lah. Walaupun saya mengaku siap-siap. Saya pergi pun ambil subsidi tu juga. Tapi kita perlu fahamkan yang kemampuan tu, istitaah tu kena betul-betul kita ada kemampuan. Dan subsidi ni ialah dia bagi, tapi kita tahu pun bukan itu tujuan. Kalau sampai lebih separuh kos haji tu ditanggung oleh tabung haji, itu sebenarnya dah bercanggah dengan macam saya sebutlah, konsep haji tu dah bercanggah. Kata sebab dah macam meminta-minta dan mempertikaikan dan kenapa saya tak dapat jadi dah macam nak pergi buat haji tapi nak mengungkit-ungkit, mempertikaikan. Jadi ada kumpul lah duit yang ni. Kalau dah kumpul cukup 10,000, yelah kalau tabung haji nak bagilah. Kalau tak bagi pun kita kumpul lah duit sampai dapat. Tak berdosa pun kita kalau tak pergi tu. Sebab saya ingat ada selepas 2-3 tahun ni apabila orang kata subsidi haji untuk orang yang pertama kali pergi haji. Lepas tu ada juga MBC yang kenapa pertama kali saja, 2-3 kali kalau ni pun bagi je lah, apa masalah. Kita pun pening kata. Apa benda, dah lah pergi kedua, ketiga tu sunat kan. Nabi pun buat sekali saja. Tapi masih lagi dengan nak tuntut tu. Jadi ini satu pemahaman yang tak selaras dengan apa yang dituntut oleh syarak lah. Dan saya tengok juga ada jemaah-jemaah yang mungkin kerana tak diberi pendedahan ataupun sebagainya. Sebab sebenarnya apabila 10,000 tu, 10,000 lebih tu lah belanja haji tu, sebenarnya kalau dekat Mekah tu kena bawa lah duit belanja sikit sebanyak kan. Tapi kerana tak bersedia ataupun tak diberitahu dan sebagainya, ada yang sampai keputusan duit lah. Keputusan duit. Dan mungkin diberikan pemahaman yang salah ataupun tak ada siapa bagi tahu. Diingatkan 10,000 makan dekat Mekah Madinah nanti, itu semua makan dia bagi. Jadi memang sungguh-sungguh dia tak bawa duit. Jadi sampai terpaksa dibuat crowdfunding dan sebagainya. Itu sebenarnya orang kata satu lagi dia mendatangkan kesukaran, kesusahan kepada jemaah haji itu sendirilah. Kerana orang kata betul di sana memang dia bagi makan malam, makan tengah hari breakfast tak bagi. Tapi kadang-kadang macam saya pernah sebut sebenarnya, kalau dah sebulan untuk menghadap laut tu aja, tak lalu juga sebenarnya kan. Jadi banyak yang kata kesempitan lah. Saya tengok ada jemaah haji yang kesempitan, kita dapat tahu mana yang kita bantu lah. Jadi orang kata ini semua pemahaman yang perlu diluruskan semula lah. Sama ada subsidi haji, sama ada kemampuan ni kena beri penekanan yang sebetul-betulnya supaya tak ada tersilap sangka, tersalah plan, tak ni dan sebagainya kan. Jadi itu kata itu sebenarnya sebahagian daripada ke arah penyempurnaan tu, nak dapatkan kesempurnaan haji tu. Kerana kalau benda-benda ni tak selesai, itu yang datang masalah-masalah lain tu. Tapi sebenarnya apabila berlaku masalah pun, ala kulli hal itu pun sebenarnya adalah satu uji dia nak uji orang-orang sekeliling dia kan. Ada yang kena curi, itu biasalah. Wallet kena curi, pasport kita bagi kepada ni lah kan, muasasah lah kan. Tapi barang-barang pribadi hilang. Jadi benda-benda macam ni
perlu diberikan kata apa, betul-betul penekanan lah. Ini satu lagi mungkin poin terakhir lah sebelum saya ni. Ini yang sebenarnya bukan waktu musim haji saja, tapi musim umrah pun macam tu juga. Cuma kita pun tidak jumpa jawapannya. Saya sendirilah, saya sendiri tidak jumpa jawapannya. Dan saya fikir bukan kerja tabung haji juga. Tapi itulah akhirnya balik kepada diri masing-masing lah. Apabila di Mekah ni, ini yang gambar ni sebenarnya gambar benar bertong-tong bertong-tong barang yang dihantar balik ke Malaysia untuk itulah shopping kan. Dan ada jemaah haji yang kerjanya shopping je tiap hari sebab yang tempat ni dia sebelah dengan tempat makan. Jadi bila kita setiap kali kita pergi makan, kita tahulah siapa yang duk mengantar barang tu. Jadi ada jemaah ni asyik muka dia je duk hantar jubah ke apa. Dia berniaga lah kan, dia berniaga. Tak salah pun. Tapi dalam masa yang sama, dapat tengok kalaulah bagus dapat selang-seli dengan pengisian ilmu itulah yang di tempat saya tu. Sebab ini hotel yang saya duduk ni ialah hotel yang bukan yang main lah. Main ni maksudnya hotel main ni maksudnya HQ ataupun ibu pejabat tabung haji di Mekah tu, di Janadriyah tu. Itu ada dekat 10,000 jemaah lah duduk di tempat tu. Jadi saya percaya di situ memang ada pengisian yang berkala lah. Ada kuliah apa. Tapi yang saya ni duduk di hotel lain yang dalam tu ada dalam 400 atau 500 jemaah je. Jadi selepas dah habis selesai umrah sunat apa semua, selama sebulan tu tak ada buat apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Jadi ini yang satu lagi saya sebut bagaimana kalau faham falsafah haji tu, pergi haji tu bukan nak duduk menenung tak buat apa tapi malangnya itulah yang berlaku. Jemaah merayau-rayau, kita tahulah nak cari tiang jin lah apa benda macam-macam kan. Sebab tak mengisi masa tu dengan ni kan. Itu sepatutnya pada waktu inilah saya dapat tengok pun ada yang setakat ialah surah lazim je kan, baca Quran pun tak pandai. Memang saya temui sendirilah ada jemaah-jemaah haji yang gitu kan. Jadi buat termenung, yang kita pun termenung lah macam mana pergi haji dalam keadaan pergi dan balik tu sama, tak ada apa-apa yang improve kan. Dari segi hafazan, dari segi fardu ain, itu yang sayang. Sebulan di Mekah campur Madinah tu lama, tapi tak diisi dengan, tak ada ikhtiar. Ini nak kata, sebab saya tahu kalau yang swasta dia adalah pengisian dia memang sekejap-sekejap dia punya mutawif tu akan bagi pengisian lah. Tapi orang kata dari segi memperbaiki asas fardu ain, memperbaiki tajwid kan, itu kata apa, tadarus tu, itu memang tidak ada lah. Dan sayang, sedangkan itu peluang yang bagus sebenarnya. Mungkin ada di tempat lain lah, di hotel-hotel lain tu, wallahualam saya tidak tahulah, di Janadriyah dan sebagainya, tapi tidak ada. Jadi ini satu lagi kerugian lah. Sebab tu saya katakan akhirnya yang pergi haji balik haji sama je. Pergi haji pun tabat yada, balik haji pun sama juga tabat yada lah. Tak lebih tak kurang pun dia punya pemahaman dia ataupun dia punya ni kan. Jadi ini satu benda yang sayang lah. Dan alangkah bagusnya kalau semua jemaah yang haji yang pergi ni dapat kata apa, pergi bila balik tu kan, hadis Nabi sebut kan, balik ke selepas selesai haji tu seolah-olah macam bayi baru lahir, tak ada dosa kan. Apa tu, kalau dapat jadi orang baru semula kan, maknanya dapat upgrade diri balik dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ilmu agama dan sebagainya. Itu nampak tak berapa sangat lah. Sebab tu ada je, mungkin saya pun tergolong juga, wallahualam, na'udzubillah lah kan. Kadang pergi balik sama je, tak ada beza kan. Jadi itu yang kita cuba lakukan lah. Mudah-mudahan apa, dengan persediaan yang lebih itu, sebab
bukan susah kalau nak cari susah orang apa orang kata apa tak ada kawan kan. Kita ada tafsir sendiri, kita boleh baca, kita boleh. Ini masalahnya macam mana nak tadarus Quran, macam mana kata apa nak khatam Quran banyak kali di Mekah, di Madinah kan. Nak khatam macam mana dia baca Quran pun tak lepas dia punya tajwid kan. Jadi tak susah nak kata khatam memang takkan berlaku. Jadi itu yang kata sayang lah dari segi perkara tersebut lah. Jadi saya kira setakat tu je lah perkongsian kata apa beberapa snapshot atau beberapa pandang sisi lah daripada buku ni yang yelah masih relevan lah kalau saya sebutkan. Dan dengan keadaan COVID dan sebagainya pun sebenarnya dia tak mengubah banyak benda lah. Saya masih lagi kata apa mana-mana secara kapasiti peribadi tu saya selalu menggalakkan orang muda ni walaupun tahu register haji tu lambat lagi. Kalau register sekarang lagi 138 tahun baru dapat pergi haji kan. 2 kali mati pun belum boleh pergi lagi kan. Tapi insya-Allah kita tak tahu sebab ialah tabuhan apa Masjidil Haram tu semakin besar, dibesarkan apa semua kan. Mungkin selama ni 3 juta Mekah apa tu Saudi dia gantungkan untuk buat, tapi lah sebab COVID dan sebagainya macam-macam hal lah. Tapi dia nak buat kapasiti tu hingga 5 juta jemaah haji. Jadi apabila 5 juta, 6 juta jemaah haji tu, banyaklah kuota yang akan bertambah insya-Allah. Ini mungkin 30,000 atau 60,000. Dan kemudian ada juga yang tunggu giliran yang yalah mungkin bukan rezeki dia, ramai yang dah meninggal tahun ni, tahun lepas, meninggal COVID dan sebagainya. Jadi orang kata apa aturan untuk menunggu tu sebenarnya ruang tu insya-Allah ada untuk kita-kita yang masih menunggu lah. Jadi orang kata jangan rasa benda tu jauh. Saya selalu sebut jangan rasa haji ni jauh lagi. Tak, kita rasa jauh memang jauh ha. Cuba doa setiap hari, saya selalu sebut doa setiap hari nak pergi tu biar dengan cara yang tak sangka pun tak apa, sebab ialah kita tak tahu kan Allah nak bagi kita pun ni macam mana. Kalau kita sampai ke tahap doa tu setiap hari mudah boleh pergi dan sebagainya, insya-Allah dapat. Tapi sebab tak minta tak dapat sebab dalam apa dalam buku tu saya tulis lah the power of doa tu kan, kekuatan doa ni kalau kita minta sungguh-sungguh insya-Allah kita akan dapat pergilah. Dengan cara macam mana tu kata Allah works in very mysterious way lah. Ramai pun yang ada jemaah saya jumpa baru dapat tu 3 hari sebelum saya jumpa di Mina tu, 3 hari sebelum tu baru tabung haji call. Dia rayu 3 sebelum terbang. 3 hari sebelum terbang. Dah maksudnya jumpa tu di Mina, maknanya dia ni betul-betul flight terakhir tu, sehari sebelum tu tabung haji call. Allah. Maknanya dia betul-betul tak prepare dan betul-betul dia rayu, dia betul-betul tak sangka dia dapat tahun tu. Sebab dia kata dia dah minta banyak kali dah, dia tak tahu minta, tapi tahun tu dapat dia kata. Dan kita tak tahu kan. Kita tak, kalau kita tak minta dia doa apa dia dah minta dapat. Jadi kita tak tahu entah siapa duduk di situ dan sebagainya kan, yang tentukan tu adalah jangan putus asa. Ada banyaklah contoh-contoh saya nak bagi contoh. Sebab saya tak ingat saya tulis dekat dalam buku, tapi banyak contoh-contoh dongeng lah. Dia orang kata banyak cerita-cerita dongeng ini, susah rayu, susah dan sebagainya, susah. Semuanya susah lah. Susah. Kata buat pun tidak, cuba dulu apa semua kan. Dan kalau tak dapat tak apa. Tahun depan cuba lagi kan. Jadi usaha tu kena ada lah. Kalau nak tunggu last, tunggu tiba-tiba orang nak offer, memang tak lah. Saya ingat akhir sekali lah sebelum saya tutup. Saya ingat benda ni sampai sekarang. Dr. Kamil Abdul Majid dia sebut dalam buku pun saya tulis. Dalam dunia ni ada 2 benda yang takkan berlaku kalau kita buat sambil lewa. Maknanya 2 benda ni hanya akan berlaku kalau kita sungguh-sungguh nak benda tu berlaku. Pertamanya kahwin, keduanya naik haji. Sebab dia tak ada tiba-tiba nak kahwin, tiba-tiba terkahwin, tak ada. Terkahwin tak ada. Kahwin ni memang betul-betul saya nak kahwin, memang ni. Dia tak ada tiba-tiba kena paksa dan sebagainya cerita lain. Tapi
Kalau kena paksa, kalau betul-betul tak nak pun orang takkan kahwin. Kahwin pertama, yang kedua haji. Memang betul. Haji pun dia tak ada tiba-tiba sampai kat Mekah, macam mana boleh sampai sini? Tak ada. Dia yang tu memang betul-betul nak pergi. Jadi buat maknanya orang betul-betul kata apa, orang betul-betul pergi haji ni memang betul-betul nak pergi. Jadi buatlah betul-betul supaya kita boleh sampai ke sana lah. Jadi mudah-mudahan kita doakanlah Allah mengangkat wabak COVID-19 ni dalam waktu yang terdekat ni, dan dibukakanlah, dipermudahkan kita semua untuk kembali ke mengabdikan diri lah ke kota Mekah tu, menunaikan haji, menunaikan umrah. Itulah, mudah-mudahan sikit sebanyaklah perkongsian yang tak seberapa pada malam ni. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Hadi Abdul Hamid. Saya kira perjalanan haji ni adalah satu perjalanan yang menginsafkan sepatutnya. Yang betul, bila macam Dr. sebut tadi, bila kita balik tu kita jadi seperti bayi yang baru lahir. Sebab ialah tempat di mana diturunkan Quran, tempat yang mana pelbagai kisah kerasulan dan pelbagai kisah yang tercatat di dalam sejarah semuanya ada di sana. Dan memang sebenarnya sepatutnya bila nak pergi haji tu ilmu kena ada. Sebab kita nak menginsafi dan betul-betul nak merasai apa yang baginda Rasulullah dan para sahabat, keluarga baginda telah lakukan untuk menyebarkan Islam sampai kita dapat mengecap nikmat iman dan ihsan ni. Sebenarnya patutnya lah perjalanan haji ni perjalanan yang mengesankan, perjalanan yang menginsafkan, bukan perjalanan yang pergi untuk sekadar mencuci dosa lepas PRU. Patutnya. So, alhamdulillah, malam ni kita ada beberapa soalan yang diajukan oleh kita punya penonton. Saya tu ada soalan juga, tapi soalan saya tu saya simpan last. Kita raikan penonton dulu. Sebab soalan tu agak kontroversi sebenarnya. Dengan posisi doktor sebagai yang tanya ni pun boleh tahan. So, soalan yang pertama daripada Tuan Rosidi Hussein. Doktor, kalau boleh huraikan sedikit berkenaan dengan haji swasta dan haji selebriti. So, saya bacakan dulu soalan, kemudian Doktor boleh jawab lah. Soalan yang kedua, cari masalah belakang ni. Jika kita tiada niat nak ke Baitullah tapi mampu, macam mana ya? Maksudnya mampu tapi tak ada niat nak pergi menunaikan haji. Belum sampai suruh tu. Belum sampai. Kemudian yang ketiga juga, Ustaz, saya pergi umrah sudah banyak kali. Niat di hati tiap-tiap kali tawaf mesti nak sentuh kelambu Kaabah sebab aura baunya. Persoalan saya, adakah niat saya itu baik ataupun tidak? So, saya serahkan kepada panel kita pada malam ini, Dr. Hadi untuk jawab soalan para penonton kita. Ya, ada 3 soalan saya ni satu-satu dulu lah. Haji swasta nak jawab pun sebab salah. Beginilah haji, macam mana haji pun haji lah haji. Haji swasta, saya sebutkan haji swasta tu kerana membezakan dengan ni lah. Kalau pergi dengan tabung haji ni muassasah lah. Jadi ini haji marhain lah orang panggil. Haji marhain ataupun haji orang kebanyakan lah. Sebenarnya kalau ikutkan hampir tak ada beza sangat sebenarnya. Sebab saya pun sebenarnya kemah di Mina pun sebelah je dengan haji swasta ni. Jadi saya tengok tak ada beza apa lebih kurang lah pengisian apa, tapi tandas beratur sama je. Kecuali kalau betul VVIP yang lah kerabat ke pemimpin besar negara, itu memang bukan di situlah, itu memang di Istana Mina tu, belah-belah situ. Itu dah bukan kita punya ni lah. Taraf. Itu bukan taraf kita lah. Tapi nak kata yang swasta tu pun sebenarnya tak swasta mana jugalah. Dari segi susah dia tu susah juga sebenarnya. Susah dari segi apa. Jadi cuma dia ikut swasta, dia bayar lebih lah. Bayar lebih. Bukan bayar lebih, dia bayar tu sama. Kos dia tu kos yang sama. Kos yang sepatutnya. Kos yang sepatutnya dibayar untuk menanggung kos haji tu lah. Jadi saya selalu sebut, saya tak pasti saya tulis ke tak dalam buku. Saya kata kalau rasa lama sangat, ada 100 tahun lagi nak tunggu ni, kita ikhtiarkan. Ini kalau betul-betul nak lah ni. Ini cerita pasal yang doa ni kan. Doa consistently doa ni.
Kumpul duit apa benda memang niat nak pergi haji, ikut yang swasta tu lah. Ikut swasta tu. Okey. 50,000, 60,000, 70,000 kan. Memang ni kata apa, mana nak dapat duit kan. Tapi dalam masa yang sama saya tengok banyak aja orang ni menghabiskan duit benda-benda mengarut kan. Beli benda-benda entah apa-apa, beli kereta yang mengarut apa semua kan. Kata yang ni ada pula duit kan, tapi pergi haji tak ada kan. Jadi ada tak ada duit tu sebenarnya relatif lah. Relatif ataupun subjektif sebenarnya. Haji selebriti ni Bergantung pada niat masing-masing lah. Ini macam pendakwah selebriti lah, bunyi macam jahat pula. Sebenarnya haji selebriti ni asalnya bagus untuk mewar-warkan orang pergi, untuk menggalakkan orang pergi haji lah. Sebab saya ingat masa kita membesar pun cerita orang selebriti pergi haji ni tak ada, orang tak cerita. Dia macam haji ni macam kau dah tua nak mampus nanti ayat kan. Dah pencen nak tua nak mampus nanti baru kau pergi haji. Itu adalah satu ni yang salah. Dan apabila ada selebriti lah kita kata ya, selebriti yang pergi haji tu, saya ingat itu sebenarnya membuka dimensi baru ataupun memberi perspektif baru bahawasanya kata apa, kalau lah orang kata sekadar 50-60 ribu itu, kalau artis tu mungkin dengan orang kata apa itu bayar berlakon 1-2 filem tu dah boleh ni kan. Maknanya ataupun endorse 1-2 produk dapat duit tu sebenarnya dah cukup dah untuk kan, untuk jadi ni kan. Dan ada pun yang telah pergi. Jadi baguslah. Sebab banyak yang kita tengok, saya sendiri tengoklah yang sekarang ni kan orang muda kan ramai kaya-kaya. Okey. Influencer. Entah apa benda lah, macam-macam lah kan. Trading apa semua kan. Maknanya banyak duit. Tapi ada satu sisi kita tengok, kenapa kalau banyak duit kenapa tak pergi haji? Waktu tu lah itu, kenapa tak pergi ya? Masa tu fikir mungkin tak ada siapa beritahu ataupun tak ada siapa yang galakkan ataupun ni kan. Dan ada yang pergi dan balik tu walaupun tak nak sebut nama siapa-siapa lah kan. Walaupun ialah nak suruh dia tinggalkan dunia selebriti tu tak mungkin lah. Tapi sekurang-kurangnya tak mengarut tak mengarut macam sebelum tu dah kurang banyak lah. Jadi dari satu segi pergi haji ni pun sebenarnya kata nak bagi kita rasa malu sikit lah. Jangan buat benda-benda mengarut kan. Jadi macam saya sendiri pun nak buat benda-benda yang pergi tempat-tempat yang tahap tu kan pun kita pun tahu kan, kata bukanlah kerana kata apa ni kan, kata ada rasa segan sikit lah. Jadi itulah, walaupun pergi tengok wayang juga kan. Maksudnya yang kata yang lebih-lebih tu kita tak buat lah. Jadi itu satu perkembangan yang bagus sebenarnya. Cubalah sebab kata apa kalau lah kata bagi setengah orang nak dapat duit berpuluh-puluh ribu ni bukan satu benda yang senang. Tapi bagi setengah orang rezeki sangat murah dan boleh dapat. Jadi ajaklah, itu pun adalah satu bentuk dakwah lah. Bila dia pergi, dia balik, dia ceritakan. Itu pun satu bentuk dakwah dan nak memberi pemahaman. Yang muda-muda dah pergi kan. Ini jangan dah tua pergi lepas tu balik tak tahu. Sebab pernah cerita kan, ada orang cerita macam mana di Mekah, saya tak nak cerita lah, ini nanti riak celah mana pula riak kan. Benda tu tak tepat lah sebenarnya kan, dia punya ni kan. Itu dia ni lah. Cuba ikhtiarkan. Musim-musim COVID ni saya tulis itu. Yalah, bagi yang kata apa masih survive dan bisnes okey dan sebagainya, inilah masa untuk kumpul duit sebenarnya. 2-3 tahun ni kan, kumpul duit. Kalau yang terjejas, terjejas lah kan. Tak tahu macam mana lah kan. Itu yang saya sebut tadi. Di bahagian ada yang terjejas, ada yang mungkin tahun depan atau tahun berikut dia tak dapat nak pergi kerana yalah kan, dah tak ada duit sebenarnya. Tapi ada peluang untuk orang lain pula yang ada duit untuk pergi. Jadi itulah keadaan dia lah. Yang soalan seterusnya apa tadi? Tak ingat. Soalan yang kedua, jika kita tiada niat nak ke Baitullah tapi kita mampu tapi tak ada niat langsung. Dia beginilah, saya mampu untuk puasa tapi saya tak ada niat nak puasa. Agak-agak macam mana tu. Saya ada duit tapi saya tak ada niat nak bayar zakat. Okay. Jadi sebenarnya kita tak ada niat tu itu tak relevan.
Itu tak relevan. Kita ada niat, kita ada niat, itu tak relevan. Sebab tu orang kata tak sampai seru. Tak sampai seru tu sebenarnya tak relevan. Kalau ada duit, ada masa, kita kena pergilah. Usahakan untuk pergi susah-susah macam mana pun kita cuba. Kan? Macam puasa lah. Alah, puasa mungkin relatively semua orang boleh puasa kan. Ataupun zakat, semua orang boleh puasa zakat. Sebab puasa, zakat, solat ni senang, ibadat yang kata yang senang buat. Bukanlah senang, maksudnya tidak memerlukan duit yang berpuluh-puluh ribu. Maka orang kata kebanyakan, hampir semua orang boleh buat benda tu. Dia tidak kena kaya, miskin apa, tak, semua orang boleh. Kalau sakit pun boleh ganti kan. Jadi kalau solat tu boleh, solat atau puasa, solat pun boleh sembahyang baring. Kalau puasa, sihat boleh puasa kan. Sihat nanti baru boleh puasa kan. Haji ni dia jangan dijadikan alasan lah. Biasanya dia jadikan alasan. Saya mampu, bila kata mampu tu, dan kita kena betulkan balik lah kompas kita tu. Duit ada, nantilah. Tu kat dunia boleh jawab lah, kat akhirat esok nak jawab susah tu. Dia mungkin sama juga macam apa, mampu pergi melancong ke Eropah apa semua, tapi pergi haji tak pergi. Secara kasar dia macam tu lah. Itu yang pelik tu. Nak jumpa orang yang memang tak tahu kan holiday. Kata, ada duit tapi Mekah tak pergi lagi. Tak apa seru. Jadi dia kata tak puas enjoy. Kata, okey lah, tak puas enjoy. Lepas tu, esok kau boleh hidup lagi ke? Jadi, dia bila kita kata bila kita hati ke hati, sebenarnya manusia ni dia tak ada alasan pun. Dia tak ada alasan. Cuma mungkin kesedaran ataupun mungkin apa tu, dia punya, sebab ada setengah anggap haji ni Allah habislah aku tak ni kan, aku tak ni lah nak balik orang panggil haji je. Dia terlalu orang kata terlalu rasa benda tu macam habislah aku tak. Jadi benda tu kita kena kikis lah. Dan mudah-mudahan apabila ramai orang muda pergi ni kan, kalau yang sebelum-sebelum ni kan pergi ni, maksudnya itu pun satu dakwah nak tunjukkan yang sekarang ni kalau kau ada duit, kalau kau ada rezeki, kau pergi je. Tak payah nak tunggu macam-macam lah kan, nak tunggu mimpi dululah, tunggu ada orang hantar, tak payah. Itu mampu terus pergi. Mampu pergi. Agak-agak mampu pergi, nak tunggu mampu betul-betul macam-macam lah kan, nak ni lah, nak kahwin lah, nak beli rumah lah, macam-macam. Tapi at the first place, ini saya ingat Dr. Mazli sebut, at the first place Dr. Mazli kata, kita nak pergi haji ni, tabung haji akaun buka tak? Soalan first. Nak tunjukkan kita, maknanya sekurang-kurang untuk lepaslah jawapan kat akhirat esok kan. Tabung haji akaun buka tak? 1,400 simpan tak? Kau register haji tak? Itu at least minimum nak jawab kepada masyarakat esok lah. Ini tak buat. Memang susah sikit lah kan. So dah buat benda tu, lepas tu sebab usaha kata insya-Allah dapat. Dia macam nak kahwin lah, macam sebut tadi kan, kahwin usaha dulu. Kata usaha tu kena berterusan lah. Usaha doa kan, itu kata itu dari segi nak kata niat tu tak relevan lah. Bukan tak relevan lah, kita tak kata apa, saya tak nak solat lah sebab saya belum bersedia ke saya tak nak, saya apa hipokrit ke apa, tak ada. Itu artis punya jawapan tu, tak nak. Jadi kita buat ikhlas tu datang lain lah. Ikhlas tu tak, kalau nak tunggu ikhlas memang tak buat lah kan. Tapi biarlah buat tu dalam ketidakikhlasan, tapi kita memenuhi kan tuntutan, walaupun biar tak ikhlas dulu, sebab ikhlas tu boleh datang, akan dipupuk kemudian lah kan. Minat ke cinta ke apa tu boleh datang kemudian. Buat tu dulu, mudah-mudahan Allah bagi hidayah tu lah. InsyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Soalan ketiga, saya pergi umrah sudah banyak kali, niat di hati tiap-tiap kali tawaf mesti nak sentuh kelambu Kaabah sebab aura baunya. Soalan saya, adakah niat saya tu baik atau tidak? Tak ada masalah lah nak sentuh kelambu Kaabah tu. Sentuh ke cium ke tak masalah. Kiswah tu buatlah. Sebab saya tahulah ada dia orang bagi tips
apa-apa kan kalau nak datang lagi tu adalah Betul. betul kan kalau nak datang lagi tu buat ni kalau mujarab jalanlah asalkan tidak ni kan. Tapi banyak kali tu pun itu perbincangan lain pula tu. Banyak sangat pergi umrah. Ini pun Syekh Yusof Qaradawi pun ada sentuh jugalah. Tapi tak apalah, ini terserahlah. Jangan saya sebut dalam buku pergi umrah selalu tak apa. Jangan pergi umrah selalu tak pernah pergi haji. Yang ni memang makosid dia memang ke laut semua, lintang pukang. Memang ada kalau tanya ramai. Ramai tak kira lah selebriti ke manusia biasa ke apa. Umrah ni berpuluh kali pergi. Haji tak pergi, kata memang pelik sungguh lah. Kenapa? Belum jumpa jawapan tu lah. Sebab tu ada satu dalam buku tu kata ada pernah tanya jumpa seorang orang tua ni, pakcik ni lah. Kenapa tak pergi haji ni? Pergi dah berbelas kali umrah ni. Kata saya belum dapat lagi apa yang saya cari. Lah, cari apa pula? Saya belum dapat lagi apa benda lah kata. Maknanya benda-benda yang tak relevan tau. Entah apa benda yang nak cari dekat tu tak tahulah kan. Maknanya belum dapat lagi. Dapat apa tak tahu. Jadi dia bukan kerana nak tunggu dapat tak dapat, niat tak, bukan tu semua tak relevan. Nak tunggu dapat pergilah kan. Jadi banyak yang pelik-pelik lah. Pemahaman yang pelik-pelik ni yang kita ini pun satu masalah juga. Pemahaman sudahlah yang pemahaman yang biasa ni kita nak luruskan ni. Datang pula yang pelik-pelik ni kan. Itu sebenarnya ramai sebenarnya kalau tengok satu kalau ni kan. Ramai je yang tak pergi lagi. Itu yang kalau yalah kita tidak ni kan. Kalau kita ada saudara mara, kawan-kawan apa kan. Kalau kita ada inilah ahli keluarga terdekat, cuba tanya. Memang tu tergerak kan. Tergerak tu yang yang mudah-mudahan benda tu bawa satu kebaikan kepada orang tu. Kita tak tahu kan, sebab saya pun tidak, kita pun muda lagi kan. Muda. Saya muda lagi. Kan, muda-muda ni rasa muda. Tapi yang tua-tua pun alhamdulillah lah tengok. Masa adalah gambar saya pergi ni kan. Pergi haji dengan Datuk Hatan. Adalah gambar. Kan. Rockers pun pergi haji. Jadi kau yang tak ada ke mana ni bila lagi kan. Tahun tu saya ingat lah sebab saya jumpa semua Rockers Hatan, Datuk Nash, Lan Pek-Pek. Lan Pek-Pek pun pergi haji. Korang yang kita yang tak ada lah kata sehuha-huha dia orang tu tidaklah. Kata kita yang ni biasa ni pun bila kan. Jadi itu satu reflection jugalah. Tak boleh kita dia pergi tapi ikhlas tak ikhlas tu kita jangan soal benda tu. Kalau macam tu puasa, solat, zakat semua lah. Semua nak soal. Semua nak persoal kan. Jadi janganlah macam tu. Kita buat tu sebab takut satu je, takut kita tak lepas nak jawab dekat akhirat. Dan kita yang katanya pernah pergi ataupun yang ni pun, kita ni pun tak selesai lagi sebab tak cerita kat orang, tak dakwah kat orang, tak kempen kepada orang. Kau pergi seorang-seorang je, kau beritahu siapa lagi? Kan kau ni jadi tu yang rasa macam kena cerita juga. Kena cakap juga supaya benda tu jadi, bukan haji ni jangan jadi macam tipikal ini kerja orang tua, dah nak pencen, dah nak tak ada boleh nak buat apa, dah tak ada ni anak semua dah besar, cucu-cucu je macam baru nak pergi. Lepas tu orang nak sorong ke atas wheelchair lah kan. Kata menyusahkan orang. Kata pergilah. Ada rezeki apa pergi waktu muda ni kan. Jadi memudahkan banyak benda lah insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Jadi itu dia lah. Mudah-mudahan kita war-warkan atau kita mewacanakan benda ni selalulah dan bincangkan apa. Jangan cerita benda-benda tu Kaabah terbalik lah, tak cuma itu memang satu masalah juga orang Melayu. Dia duk cerita tak nampak Kaabah terbalik lah apa. Lagi orang tak nak pergi. Kata apa kan. Janganlah. Kan? Tak ada lah cerita-cerita tu. Sejak majalah tu dah tak ada lah. Tak, itu cerita saya sendiri pun terpengaruh tau.
Maknanya Oh ya. bukanlah kita tak adalah, yelah, bukanlah jahat-jahat kan, tapi macam kita pun tahu kita bukan baik sangat kan. Kata sekali kalau Terfikir. apa benda kan. Alhamdulillah lah tak ada juga. Benda-benda mengarut tu tak ada lah, kata na'udzubillah. Tapi tak mustahil berlaku, tak mustahil berlaku. Banyak benda, anything can happen. Banyak benda boleh berlaku. Itulah. Itu akhirnya kembali kepada kita lah. Kita nak tunaikan rukun Islam kelima, minta Allah pemudahkan jalan lah. Itu sajalah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah ni, selesailah diterima amal ibadat Allah oleh Allah. Itu yang kita minta tu, Rabbana taqabbal doa tu. Dapat minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. So, doa tu adalah doa jemaah haji sebenarnya. Bila masa pergi Mekah tu buka tafsir Al-Zahar tu baru tahu. Rupanya doa yang kita baca daripada tadika tu, itu sebenarnya doa yang dibacakan oleh para jemaah haji. Sebab apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab apa? Sebab masa buat haji tu juga sebenarnya dia orang berniaga. Jadi kata apa, ada waktu tu takut nak buat haji tapi berniaga. Boleh ke berniaga sambil buat haji? Nanti takut terpesong. Ini cerita tu lah, terpesong. Tapi boleh. Boleh. Sebab tu kata doakan dunia ni elok, berniaga untung, kerja elok apa semua, hasanah, akhirat nanti pun hasanah juga. Jadi haji ni ialah kata apa, keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau orang yang faham lah. Dia tak ada pergi haji ni nak buang dunia, tak ada. Itu kata cari apa tak tahu tu, cari tak jumpa-jumpa. Kata itu semua kita kena kikis lah. Benda-benda yang tak sepatutnya lah. Pemahaman-pemahaman yang tak berapa tepat tu, kita tak jangan kita amalkan lah. Mudah-mudahan macam sebut tadi lah, kita nak pergi menghadap Allah dengan hati yang tenang, dan kita pun dah selesai buat rukun Islam kita. Mudah-mudahan Allah terima. Itu sajalah yang kita nak. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada lagi 3 soalan terakhir lah kot, saya kira. Okay. Soalan seterusnya daripada Tuan Muhammad Jalaluddin kita. Oleh kerana giliran menunggu semakin lama dan kini mungkin sudah mencapai 100 tahun lebih menunggu, apa solusi daripada pihak doktor? Kemudian Tuan Sufian Sarkawi bertanyakan soalan tentang apa pendapat doktor kalau kita bawa anak kita yang masih kanak-kanak ke haji. Dan soalan yang terakhir daripada saya sendiri, mungkin dengan pelibatan doktor sendiri dalam IFIN, Islamic Financial Institution, isu berkenaan dengan tabung haji yang baru timbul baru-baru ni dikeluarkan oleh Menteri Kewangan kita yang nak meletakkan, tak silap saya, tabung haji di bawah BNM. Mungkin doktor boleh komen sikit. 3 soalan saja. Untuk menjawab soalan Tuan Jalal tu, sebahagiannya saya sebut sikit dah tadi kan. Maknanya kena cari haji swasta lah salah satunya. Kalau tak mampu tak apalah. Tak mampu kita kalau tak mampu memang tak ada isu pun. Maknanya bukan Allah, mana bukan nakir nak sebat dalam kubur, tak ada. Maknanya terangkat lah. Kita tak perlu jawab lah. Kita dah kemampuan tu sendiri. Tapi kalau nak klasik tu lagi, itulah ada yang kita panggil kabel lah. Kabel ni tak boleh sebut lah kat sini kan. Ini ada tarikah dia yang tertentu lah. Yang kata apa, adalah cara-cara dia dari segi shortcut. Shortcut dia tu, dia dari segi syafaat tu ada pihak-pihak tertentu lah. Okey. Sebagainya. Tapi ini nak cerita pun benda yang bawah tanah kan. Dia bawah meja ni ada tak ada, dia ada ke tak ada ke kita pun tak tahu kan. Jadi cubalah, ada, kalau ada tu ada. Tapi bagi saya tak kisah 100 ke 500 tahun tu, kalau tak dapat pergi, itu bukan soalnya lah, kita dah berusaha. Jadi nak marah-marah pun macam sekarang COVID lah, kita nak orang redha tak boleh pergi, tak apalah. Nak kata tak ada, benda tu tidak ni kan, tidak memberi, tidak produktif pun untuk kita nak apa ni kan. Maknanya yang penting kita usaha dan kita cubalah cari jalan, mana-mana jalan lah. Sebab kita punya tu pun tidaklah jauh sangat dari segi kos tu. Bukanlah kos tu besar, kita tahu. Kalau ni kita ada kena 10,000, 15,000, mungkin kalau swasta mungkin 3 kali ganda lah, 30, 40,000, 50,000 kan. Jadi cuba pergi. Betul. Cuba usahakanlah, buatlah benda-benda yang patuh syariah, apa-apa saja kan.
Asalkan boleh ni, insya-Allah. Kita tak tahu, ini rezeki ni macam-macam. Allah boleh ni dengan macam-macam cara lah. Dengan macam kadang-kadang benda yang kita tak sangka langsung. Kita cubalah. Itu inilah. Kita tidak akan dipersoalkan kenapa kita tak pergi kalau memang tak ada rezeki untuk kita pergilah. Asalkan kita dah berusaha dari yang secara normal tu kita usaha-usahalah. Soalan kedua boleh ni? Soalan yang seterusnya, apa pendapat doktor kalau kita bawa anak kita yang masih kanak-kanak ke haji? Boleh bawa. Boleh. Cumanya kesian dekat, bukan kesian lah sebenarnya. Kanak-kanak ni dia mumayyiz betul. Cuma dia nak memahami dan menghayati Hadam. Tujuan haji tu sebenarnya belum sampai lagi level tu. Haji tu sah lah. Ataupun umur darjah 6 form 1 kan. Haji tu sah. Tapi untuk dia betul-betul faham falsafah haji dan tu adakah sampai, itu kita tak tahu. Ya, okay. Kalau dia nak dapat pergi buat sah haji, okeylah, tak ada masalah pun. Kan? Cuma betul-betul untuk dia sampai masa dia untuk memahami dan boleh appreciate, menghargai tu, itu cerita lain lah. Itu terserah, ala kulihal terserah kepada mak bapak masing-masing lah. Itu tak ada masalah. Cumanya apa-apa benda pun kalau terlalu muda ni, dia punya taklif tu, mukallaf tu, yelah sah mungkin sah, mumayyiz, tapi untuk dia memahami tu, entah kalau dia balik pun, kau tanya balik dulu haji buat apa, tak tahu, tak ingat pun, dia tak banyak cerita. Macam kita kecil-kecil dululah kan, kita pun tak tahu apa benda yang kita buat. Tengah ni duk panjat pokok, terjun sungai, mana lah kita tak betul-betul boleh faham lagi kan. Terserah lah. Yang ketiga tadi soalan terakhir. Soalan terakhir tak kisahlah. Bagi saya tak ada masalah pun nak letak, walaupun ada yang tak setuju dan apa kan. Bagi saya letaklah. Tak ada masalah pun. Sebabnya sebelum ni pun orang kata apa, orang kata dari segi, orang kata belum ada keperluan kita boleh ni tanpa letak direct apa semua kan. Itu pun betul. Maknanya argument tu for and against tu tak ada masalah. Tapi adalah beberapa info yang saya tahu secara apa, saya tak boleh cerita lah nanti menyebabkan personality tertentu. Cuma saya, benda ni sebenarnya benda yang bukan baru. Kalau ini masa 2018 tu pun sebenarnya kalau kita baca awal 2019 tu sebenarnya Menteri Agama waktu tu dah sebut apa yang setting yang ada sekarang ni hanyalah sementara, kerana satu hari nanti tabung haji memang akan ke bank negara, akan diletak bawah bank negara. Jadi itu long term dia memang begitu, kerana adalah kerana dia tu, kerana faktor ni apa semua kan. Yang itu yang dikatakan ada faktor politik lah, apalah dan sebagainya. Tapi saya percaya salah satu yang orang tak puas hati, yang orang petikai, salah satu puncanya ialah cerita subsidi tadilah. Kan? Subsidi tadi macam mana nak susun ayatnya supaya tak jadi sensitif dia dengan keadaan tapi ini orang akan marah lah, tapi tak apalah, saya tak ada apa-apa kepentingan pun kan. Kalau nak hapuskan bukan hapuskan lah, kalau nak kurangkan subsidi seperti mana yang masa 20 tahun dulu, sebab kalau semua orang tahu sejarah lah kan, subsidi haji ni tak wujud pun sebenarnya asal-asal dulu. Masa Engku Aziz buat masa tahun 80-an, 90-an, tabung haji subsidi ni tak ada. Subsidi haji hanya wujud selepas kegawatan ekonomi tahun 98-99 tu, bila ringgit jatuh. So belanja haji tu rial lagi mahal daripada ringgit kan. Dulu kau siapa ingat, kalau kecil-kecil dulu ringgit lagi mahal daripada rial lah kan. So kalau orang Malaysia pergi Saudi tu memang kena puja lah. Memang kaya, macam kita dengan Brunei lah kan. Brunei kaya kan dulu. Tapi selepas tu asalnya ialah untuk menampung perbezaan dari segi currency tu, 98, 99.
masalahnya ringgit tak improve sampai sekarang. Jadi terus naik. Jadi benda tu kalau nak suruh dengan current setting sekarang untuk kita kurangkan subsidi, kalau dengan current setting ada sekarang, mungkin benda tu tak boleh dibuat. Sebab apa? Yalah, politik lah. Nanti kalau yang kata orang ni marah lah apa, bagi saya kita kena buat apa yang betul. Tapi saya cakap senang lah sebab saya bukan orang politik kan. Jadi orang kata kita kena buat apa yang betul, bukan apa yang popular. Apa yang popular, kalau ikut orang 90% bagi subsidi pun dia suka, dia bayar 10% je kan. Tapi itu dah bercanggah dengan dah bercanggah dengan maqasid haji, dan benda ni saya tekankan 3-4 tahun dulu. Memang ada lah yang marah, ramai lah yang marah kan. Tapi tak, itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Dan mungkin kalau tak bawa bank negara tu, benda tu dapat dibuat. Itu je yang antara puncanya. Subsidi tu yang very crucial. Itu yang pertikaian politik lah, pros and cons tu. Tapi bagi saya biarlah, orang kata apa, nak sebut pun susah kan, sebab ada yang kata apa, kalau setakat yang subsidi tu tak letak bawah bank negara pun tak apa. Ya betul lah kan. Sebenarnya kalau sebab selama ni macam siapa sebut sebelum ni 40 tahun 50 tahun tabung haji sebelum ni macam tu, okey, elok je kan, tidak ada apa-apa masalah pun. Sebab sebelum ni memang elok lah, profesional. Siapa ingat, orang tak ingat pun siapa chairman tabung haji, CEO tabung haji, orang tak tahu, orang tak ingat, orang tak kenal pun. Sebab dia run tu secara profesional, secara ni kan, tidak ada apa-apa huha-huha pun. Tapi makin lama makin ni kan, makin jadi sebegitulah, macam-macam cerita lah. Kemudian ada yang cadangkan kita pisahkan, maksudnya deposit orang lain jaga, yang haji kan? Jadi jangan kacau. Sebab bila kita link deposit ni dengan urusan haji, tu yang datang subsidi tu. Okay. Sebab semua bawah satu bumbung kan. Kalau deposit dengan tu satu ni, usaha haji orang lain buat. Adalah cadangan-cadangan begitu, tapi bagi saya apa-apa pun, saya pribadi, saya telah lama pun bersedia dan saya tahu pun benda tu akan berlaku. Jadi, dan saya rasa kalau bukan kerana Menteri Kewangan sekarang ialah Tengku Zafrul, sebab dia bukan orang politik, jadi dia tak teragak-agak lah. Jadi kalau orang politik susah juga tu. Apatah lagi kalau dia tu Lim Guan Eng lah sebelumnya, lagi orang maki lah. Tapi sebab dia banker, dia tahu apa yang, walaupun orang tak setuju, saya tahulah. Ada pun yang adalah orang kata tokoh-tokoh yang memang tak setuju, dan saya faham ketidaksetujuan tu tak ada masalah lah. Tapi antara benda yang memudahkan tu, saya ingat kerana Tengku Zafrul Menteri Kewangan, dia bekas banker, dia faham. Jadi mudah-mudahan lah apa pun yang baik, tabung haji ni milik umat Islam, satu kebanggaan juga. Sebenarnya kalau nak cerita, ni kena buka satu lagi cerita lain lah. Tabung haji sebenarnya banyak benda boleh buat sebenarnya. Sangat banyak benda boleh buat dengan aset yang beratus-ratus bilion. Sebenarnya sangat banyak benda boleh buat. Tapi yalah, nak cerita pun benda-benda yang yang dah lepas kan, benda-benda yang pelaburan yang tak strategik dan sebagainya kan. Jadi itulah kata, kita kena move on lah, kita kena terima dan move on lah. Kata mudah-mudahan, kata apa, duit tu sebenarnya kita kena balik sebenarnya kepada kita punya ni lah, niat sebenarnya lah, tabung haji tu untuk simpan duit dan dapatlah sikit untung tu, boleh bantu kita pergi haji lah. Tapi bukan subsidi lah, subsidi tu tak sepatutnya, bukan long term solution, bukannya solution yang kata yang sustainable, yang kata yang lestari. Itu semua kita tahulah. Kalau sampai 0.5 bilion subsidi, bayang tiap tahun 0.5 bilion, 0.5 bilion ni, kalau kita kata dari segi pemilikan aset umat Islam, 0.5 bilion ni boleh beli macam-macam.
boleh menyelamatkan tanah-tanah rizab Melayu dan kedai. Banyak benda yang kita boleh buat, projek-projek wakafnya dengan banyak projek untuk setengah bilion ni kita boleh hidupkan satu bandar baru, boleh ni kan kegiatan ekonomi. Tapi kalau cerita benda-benda orang tak suka dengar lah. Orang tak suka dengar. Tak apalah, tak suka dengar tu tak apa. Kita pun kata bukanlah nak buang terus, tapi biarlah diaras yang munasabah lah. Kan? Janganlah sampai separuh, separuh. 10% tak apa lagi kan. Mana ada kita kata 10-15% okey lah. Biar ada threshold, jangan sampai lebih daripada separuh ni. Walaupun saya pun ambil ni kan, tapi orang kata benda tu perlu dinilai semula. Dan hanya orang yang benar-benar hati kering sajalah yang boleh buat benda ni. Kalau nak tunggu undi orang kata ni terancam tergadai lah apa nak, itu memang jadilah macam yang ada lah selama ni. Itulah. Wallahualam bisawab. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Hadi bin Abdul Hamid atas perkongsian berkenaan dengan haji, tabung haji, suasana haji di Mekah, Madinah, di Mina. Tu mungkin bagi mereka yang merindui, kita semualah yang merindui Tanah Suci ni, adalah satu flashback, satu throwback yang mendatangkan memori-memori manis mungkin, memori-memori pahit dan masam manis semua ada. So, dan mungkin ada juga tercerah sedikit berkaitan dengan isu tabung haji di hujung tadi. Sebab apa-apa pun semuanya berpulang semula kepada sustainable itu sendiri. Dan besar juga pahala Allahyarham Prof. Diraja Ungku Aziz dalam mengilhamkan penubuhan tabung haji ini. Tanpa buah fikiran beliau, mungkin sampai sekarang kita tidak akan dapat mampu untuk mencapai apa yang telah kita capai selama ini, insya-Allah. So, terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Hadi bin Abdul Hamid atas kesediaan untuk berkongsi dan juga meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada semua penonton. Kehadiran penonton pada malam ini, kita dapat nampak juga ada pengurusi masjid sendiri, Haji Shah. Tuan Haji Shah sendiri pun ada hadir pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. So, semoga kita berjumpa di bicara buku siri yang seterusnya. InsyaAllah mungkin dengan moderator yang lain, insyaAllah. So, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada penganjur Masjid Datuk Kelana Petra, Putra Nilai, Ilham Books dan juga Kelab Buku Nilai. InsyaAllah akhirul kalam. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.